Pengenalan rukun negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang didiami oleh rakyat pelbagai kaum, agama, kebudayaan dan adat resam. Perbezaan agama, budaya dan adat resam antara kaum bukanlah titik pemisah untuk rakyat terus menikmati kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Kejayaan sesebuah kerajaan yang membangun, mempunyai masyarakat yang progresif demi kemakmuran dan kestabilan politik, bertitik tolak daripada kebijaksanaan pemimpin yang menerapkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Tanpa perpaduan, negara akan lemah dan boleh mengakibatkan kedaulatan negara terjejas, berlaku huru-hara, rusuhan, pergaduhan kaum dan sebagainya. Rakyat Malaysia yang hebat adalah rakyat yang memegang teguh kepada rukun negara. 5 prinsip rukun negara sekiranya dapat diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari, mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara. Sejarah pembentukan rukun negara. Kedatangan penjajah Inggeris telah menukar bentuk masyarakat negara ini. Di bawah dasar pecah dan perintah kerajaan kolonial Inggeris, 3 kumpulan etnik iaitu Melayu, Cina dan India telah dipisahkan dari segi tempat tinggal dan pekerjaan. Keadaan ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan setiap kaum. Kebanyakan orang Melayu tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian. Kaum Cina pula tinggal di bandar dan melibatkan diri dalam perniagaan, manakala kaum India tinggal dan bekerja di estet. Setiap kaum juga dipisahkan dari segi pendidikan dengan mempunyai sekolah aliran masing-masing tanpa sukatan pelajaran atau kurikulum yang sama. Hubungan kaum semakin keruh apabila parti-parti politik membuat provokasi antara satu sama lain yang akhirnya membawa kepada pergaduhan. Ia semakin serius sehingga mencetuskan peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969. Kesan peristiwa itu, kerajaan telah mencari satu formula bagi mengatasi masalah pergaduhan kaum supaya ia tidak berulang lagi. Berikutan itu, sistem kerajaan berparlimen telah digantung dan Majlis Gerakan Negara ditubuhkan bertujuan untuk mengembalikan keamanan, menegakkan semula undang-undang negara dan memupuk suasana harmoni dan saling percaya di antara masyarakat berbilang kaum. Anggota-anggota Majlis Perundangan Negara terdiri daripada seorang pengerusi iaitu Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, merangkap pengarah Mageran, 3 orang menteri iaitu Allahyarham Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman, Mendiang Tun Tan Sri Husin dan Mendiang Tun Sambantan, wakil-wakil kerajaan negeri dan wakil-wakil daripada tokoh-tokoh agama. Setelah berbincang serta mengkaji sedalam-dalamnya selama beberapa bulan, Majlis Perundangan Negara telah merumuskan bahawa satu ideologi yang mampu mengatasi garis pemisah antara kaum perlu diwujudkan di negara ini. Berasaskan keputusan tersebut, maka lahirlah rukun negara yang telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat pada 31 Ogos 1970 sepada ulang tahun ke-13 kemerdekaan negara. 5 prinsip rukun negara yang berikut. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kepercayaan kepada Tuhan. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama rasmi persekutuan. Tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warga negara atas alasan agama adalah dilarang sama sekali. Agama-agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam persekutuan. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara. Keluhuran perlembagaan. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai, memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah. Perlembagaan negara ini telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Ianya adalah kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu-gugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak. Perlembagaan merupakan sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan,
kedudukan dan hak sosioekonomi rakyat. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang menjamin kehidupan anggota masyarakat dengan bergerak lancar dan teratur tanpa sebarang kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan merasa selamat. Hak-hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara sebagaimana yang dijamin oleh perlembagaan. Hak-hak dan kebebasan yang dijamin oleh perlembagaan itu tidaklah termasuk hak menggulingkan kerajaan sama ada dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut perlembagaan. Kesimpulannya, perpaduan kaum adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara, termasuklah Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan, sesebuah negara itu akan menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam sama ada oleh kuasa luar maupun dalam negara itu sendiri. Rukun negara diwujudkan ekoran daripada peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Tragedi ini telah membuka mata dan mengedarkan kita semua betapa pentingnya bersatu padu dan hidup dengan aman dan damai serta menghindari sifat mencurigai antara satu sama lain. Mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang mampan akan dapat membantu negara mempertingkatkan dan mempergiatkan pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan negara yang demokratik.